Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita sambung daurah hadis Sahih Muslim, hadis yang ke 1819 insyaAllah, berkenaan dengan jikalau ada pertembungan dalam pendakwaan khalifah, sebagaimana yang insyaAllah kita akan baca pada malam ini sebagai sambungan daripada hadis 1816 sehingga 1818 yang kita bacakan semalam. Jadi semalam berkenaan dengan hadis yang mana Nabi SAW memerintahkan supaya memenggal ataupun mematikan golongan-golongan yang mewujudkan perpecahan di kalangan umat Islam. Maknanya kalau sudah ada pemimpin, tidak boleh ada pemimpin yang kedua. Dengan makna jikalau umat Islam sudah bersatu di bawah seorang pemimpin dan memecah belahkan kesatuan itu, hukumnya adalah dosa besar, sebagaimana yang telah kita bacakan dalam hadis semalam. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembacaan hadis kita, iaitu jikalau ada perebutan untuk menjadi pemimpin dan untuk menjadi khalifah, maka apa yang perlu dibuat, maka apa saranan dan juga panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 1819. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza buyi'a li khalifataini faqtulu al-akhara minhuma. Maknanya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila dibai'ah, yakni diangkat orang khalifah, tandingan sehingga terdapat dua khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Maknanya Nabi SAW menyatakan bila mana ada dua orang yang minta supaya dibai'ah, disokong menjadi pemimpin, dan kedua-duanya layak. Sebab dalam Islam yang pertamanya ialah mesti kalau dua orang jadi pemimpin, yang pertama kena tengok mana yang layak, mana yang tidak. Apa kriteria kelayakan ada dalam beberapa syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan oleh para ulama. Syarat yang pertama, mestilah seorang muslim. Maknanya kalau seorang muslim, seorang non-muslim, maka kita wajib menyokong yang muslim. Syarat yang kedua ialah lelaki. Kalau seorang perempuan, seorang lelaki, wajib kita sokong lelaki. Yang ketiganya adil. Adil ni maknanya tak buat dosa besar. Seorang minum arak, yang kedua tak minum arak, wajib kita sokong yang tak minum arak. Sebab syarat yang ketiga, mestilah pemimpin tu adil. Adil bukan makna sama, tapi adil dari kacamata Islam dengan makna tak buat dosa besar dan tak memandang remeh dan tak berterusan dalam dosa kecil. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, mestilah orang yang nak jadi khalifah, pemimpin tertinggi itu orang yang alim. Seorang alim, seorang tak alim, wajib kita ambil yang alim, tak boleh kita ambil yang tak alim. Itu syarat yang keempat, dari sana ada dalam beberapa syarat tambahan. Baik, tiba-tiba orang yang pertama dan orang yang kedua yang minta supaya kita sokong dia jadi khalifah, jadi PM, jadi pemimpin, dua-dua layak. Seorang alim, yang kedua alim. Yang pertama ada, yang kedua pun ada. Yang pertama lelaki, yang kedua pun lelaki. Jadi sama level. Sudah pilih yang mana? Nabi kata kena pilih yang awal, tak boleh pilih yang kedua. Hak pertama ni dah 10 tahun jadi pemimpin dan cukup syarat.
dia tak buat dosa besar, tak melakukan benda yang bercanggah dengan syariat, tiba-tiba wujud orang yang kedua minta kita sokong dia jadi pemimpin, jadi khalifah, jadi PM dan seumpamanya. Maka kata Nabi, kamu hendalah bunuh yang mara yang kedua. Bunuh ni kalau ikut pada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sewaktu mensyarahkan hadis ini, dia kata bunuh tu bunuh betul. Maknanya kalau orang tu nak jadi khalifah juga, sanggup angkat pedang, maka boleh angkat pedang untuk nak melawan orang yang kedua nak jadi khalifah atau jadi pemimpin, sedangkan sudah wujud pemimpin yang lebih awal yang layak. Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tetapi caranya ataupun dengan bahasa lebih mudah, maknanya tak wajar wujud yang kedua kalau sudah ada pemimpin yang pertama yang lebih awal yang cukup syarat. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, faqtulu al-akhara minhuma, hendaklah membunuh yang terakhir di antara keduanya. An Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma sallu. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, kelak akan memerintah pembesar-pembesar yang kebijaksanaannya ada yang kamu kenal baik dan yang kamu kenal tidak baik. Maka sesiapa yang membenci yang tidak baik, lepaslah dia dari dosa. Bahkan sesiapa yang mengingkarinya, yakni memprotes, maka selamatlah dia. Tetapi sesiapa yang rela, boleh bertoleransi, bahkan mengikut yang tidak baik, maka berdosa dah dia. Para sahabat bertanya, bolehkah kita bunuh mereka? Jawab Nabi SAW, tidak, selama mana mereka masih melakukan solat. Maknanya hadis ini sebut, kalau tak setuju dengan pemimpin, maka kita kena buat dengan level padang dengan level dia. Kawan tu dosa kecil, kita pergi angkat pedang, kita pergi angkat senjata berperang, itu haram. Itu haram. Jadi Nabi kata ada benda yang kamu tengok tak suka pada pemimpin itu, maka Nabi kata tak boleh angkat pedang selama mana dia masih bersolat. Hadis yang ke-1821 daripada an Auf bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khiyaru a'immatikum alladhi tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladhi tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabizuhum bisayf faqala la ma aqamu fikumus salah wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Maksudnya daripada Auf bin Malik, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, imam, pemimpin atau pembesar yang baik ialah mereka yang mencintaimu dan kamu mencintai mereka. Mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Imam, yakni pemimpin yang paling buruk ialah yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Kamu mengutuk mereka dan mereka mengutuk kamu. Bertanya seseorang, ya Rasulullah, bolehkah kami menyingkirkannya dengan pedang? Jawab Rasulullah, tidak, selama mana mereka masih bersolat bersama-sama kamu. Apabila kamu lihat sesuatu tindakan, yakni kebijaksanaan yang tidak baik dari pembesarmu, proteslah tindakannya dan jangan lepas tangan untuk tidak taat terhadap tindakan yang baik. Jadi makna hadis yang ke 1821 menerangkan kepada kita bahawa pemimpin yang baik maknanya pemimpin yang sayang kepada rakyat dia, sayang kepada jentera dia. Jentera pun sayang kepada dia. Ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang tak baik, dia memerangi, dia menyalahkan
rakyat dia, dan dia juga menyalahkan jentera dia. Jentera dia pula menyalahkan dia. Salah menyalah antara pemimpin dan rakyat, rakyat menyalahkan pemimpin, pemimpin menyalahkan rakyat, dan bahkan kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Ini hak paling teruk. Kalau orang Islam dapat pemimpin yang seperti ini. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh angkat pedang ke? Rasulullah kata, selama mana mereka solat tak boleh. Selama mana mereka solat maka tak boleh angkat pedang. Tetapi wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunah fakrahu amalah. Bila kamu tengok perbuatan mereka itu perbuatan yang salah, maka adalah kamu membencinya. Tetapi jangan lari daripada taat dalam perkara yang tidak salah. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saya ambil contohnya kalau kita nampak kerajaan tu korup. Kerajaan tu kita nampak mungkin tak laksanakan Islam. Maka kita kena tak bersetuju, kita kena benci dengan amalan yang bercanggah dengan Islam. Tapi jangan pula kita tak setuju bab itu, lampu traffic light merah pun kita langgar. Sebab apa? Yang tu tak bercanggah dengan syariat. Maka tak bercanggah dengan syariat, yang tu kita kena patuh. Lampu merah kita kena berhenti, lampu hijau kita kena jalan. Bila kuarantin 10 hari, kena kuarantin 10 hari. Jangan langgar atas alasan sebab kerajaan ni tak Islamik. Tak boleh. Dalam perkara yang tak bercanggah kena taat. Tapi dalam perkara yang bercanggah, yang ni haram kita taat, dan wajib kita membenci dalam perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Itu makna dan mafhum daripada hadis 1820. Jadi kita masuk tajuk seterusnya, iaitu sumpah setia para jundi. An Jabir qala kunna yaumal Hudaybiyah 1400 fabaya'nahu wa Umaru akhidhu biyadihi tahta syajarah wa hiya samurah wa qala baya'nahu ala alla nafirra wa lam nubaya'hu ala al-maut. Daripada Jabir katanya, di hari pengukuhan perjanjian Hudaybiyah, kami semuanya berjumlah 1400 orang. Kami bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon samurah. Kata Jabir, kami bai'ah dengan Nabi SAW bahawa kami tidak akan lari dari perjuangan, dan bukan bai'ah untuk mati. Jadi dalam perjanjian ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membuat perjanjian dengan sahabat. Ada perjuangan maknanya hidup dan mati. Ada perjuangan hidup dan mati. Ada perjuangan untuk taat kepada Rasulullah. Ada bai'ah perjanjian untuk membantu Rasulullah. Ada bai'ah berjanji untuk tidak berzina dan seumpamanya. Jadi dalam kehidupan para sahabat dengan Nabi SAW dipenuhi dengan bai'ah yang tertentu, dan ini merupakan salah satu di antara bai'ah jundi, yakni untuk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan lari daripada perjuangan. Hadis yang ke-1823, an Mujasha' ibn Mas'ud as-Sulami qala ji'tu bi akhi Abi Ma'bad ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fathi faqultu ya Rasulullah bay'ahu 'ala al-hijrah. Qala qad madat al-hijrah bi ahliha. Qultu fa bi ayyi shay'in tubay'uhu? Qala 'ala al-islam wal jihad wal khair. Maksudnya daripada Mujasha' bin Mas'ud as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu katanya, aku datang bersama saudaraku Abu Ma'bad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah penaklukan Mekah. Aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, bai'ahlah dia untuk hijrah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah pendudukan sudah selesai. Tanyaku, lalu untuk apa dia harus dibai'ah? Maka jawab beliau, untuk Islam, untuk jihad, dan juga untuk melakukan kebaikan. Hadis yang ke-1824 daripada Aisyah radhiyallahu taala anhu katanya,
Rasulullah SAW ditanya orang mengenai hijrah. Maka sabda Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idhastumfirtum famfiru. Maksudnya tidak ada lagi hijrah sesudah penaklukan Mekah. Yang ada ialah jihad dan niat yang baik. Apabila kamu diperintahkan berjihad, yakni berjuang atau berperang, maka patuhlah kepada perintah dan juga seruan untuk berjihad dan juga berperang. Jadi hadis yang ke 1824 menyatakan bahawa hijrah sudah habis selepas daripada zaman hijrah Nabi SAW. Yang ada ialah jihad mempertahankan tanah air, dan yang ada ialah niat untuk berjihad mempertahankan tanah air. Maka apabila berlakunya seruan untuk berjihad, maka hendaklah kamu menyahut seruan untuk berjihad. Jadi maknanya, contohnya hadis ni menyebut bahawa kita sekarang sebagai contoh, negara kita, suasana sekarang, keadaan sekarang bukan keadaan perang. Maka boleh berperang ke? Jawapannya tak boleh, sebab perang ada syarat dia. Baik. Bila begitu, bolehkah kita hijrah? Maka jawapannya tak boleh. Kita berhijrah kerana Allah. Sebab apa? Nak pindah. Atas alasan nak ikut sunnah Nabi, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jawapannya tak boleh. Kalau pindah sebab pindah kerja, itu lain cerita. Kalau pindah sebab beli rumah baru lebih murah jauh, itu lain cerita. Tapi kalau semata-mata hijrah atas alasan nak ikut hijrah Nabi, maka sudah dinasahkan. Tetapi hijrah Nabi ialah hijrah jihad. Bermakna tak berlaku lagi hijrah, tetapi jihad itu masih lagi berlaku. Maka apabila zaman tidak ada jihad, maka yang penting ialah niat untuk berjihad. Maknanya kita kena pasang dalam hati kita, kalaulah negara kita serang, aku tidak akan lari. Aku akan berperang mempertahankan tanah air aku. Niat dan azam itu sangat penting. Walaupun tidak berlaku macam awal kita bincang hari itu, maknanya kalau sesuatu perbuatan yang baik, kita berniat untuk laksanakan tetapi akhirnya tak terlaksana. Contohnya ialah jihad. Kita niat untuk berjihad, tapi akhirnya realitinya tak berlaku jihad sebab kita bukan zaman perang. Maka kita mendapat pahala dan kelebihan jihad walaupun jihad itu tidak berlaku. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai tidak ada lagi hijrah, tetapi yang ada ialah jihad dan juga niat, sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Hadis yang ke-1825, an Abi Sa'id Al-Khudri anna a'rabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrah. Faqala wayhaka inna sya'nal hijrati lasyadidun. Fahal laka min ibil? Qala na'am. Qala fahal tu'ti sadaqataha? Qala na'am. Qala fa'mal min wara'il bihar fa innallaha lan yatrika min amalika syai'a. Maksudnya, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hijrah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayang sekali hijrah itu sangat berat. Adakah engkau mempunyai unta? Jawab orang itu, ada. Tanya Nabi SAW, adakah engkau membayar zakatnya? Jawabnya, ada. Sabda Nabi SAW, kalau begitu, beramalah di negerimu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala amalmu sedikit jua pun. Okey, maknanya hadis ni sebut, ada orang Badui tanya tentang hijrah. Dia nak hijrah, padahal hijrah sudah berlaku. Nabi sudah berada di Madinah pada waktu itu. Maknanya Nabi kata, kamu ada unta tak? Bayar zakat ke tidak? Maka dia kata, ya ada. Zakat, bayar. Maka Nabi kata, tak ada lagi hijrah. Maka dengan harta yang ada pada kamu dan seumpamanya, maka hendaklah kamu melakukan amalan-amalan kebaikan. Maka itulah juga dengan makna hijrah yang berlaku sebelum daripada mereka berdialog dengan Nabi SAW
berkaitan dengan hijrah. Maknanya hijrah ni satu benda yang sangat berat. Jadi sebab itu sebenarnya umat Islam perlu menyediakan diri untuk hijrah. Orang Islam maknanya kena rajin. Kena rajin bekerja, kena rajin cari harta. Maka dengan harta yang terhasil daripada kerja yang dibuat, mesti dia berniat untuk berhijrah. Mesti dia berniat untuk berjihad. Itu makna untuk berhijrah. Tapi hijrah tak berlaku dengan makna perpindahan. Tetapi hijrah itu dengan makna jihadun wa niyatun. Maknanya hijrah itu dia berlaku dengan jihad. Hijrah itu dia berlaku dengan jihad. Jihad tidak semestinya perang. Kalau tidak berlaku perang, hari ini banyak diperlukan wang untuk dakwah, untuk mempertingkatkan Islam, untuk melaksanakan program-program Islam, untuk mendekati asnaf-asnaf, untuk bawa mereka kepada jalan yang betul. Itu semua adalah termasuk jihad yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-1826 berkenaan dengan bai'ah kaum wanita. An Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, "Kanatil mu'minati idza hajarna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yumtahanna biqaulillahi azza wa jal, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubay'naka ala an la yushrikna billahi syai'a wa la yasrikhna wa la yaznina ila akhir al-ayah." Qalat Aisyatu, "Faman aqarra bihadza minal mu'minat faqad aqarra bil mihnah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrarna bidzalik min qawlihinna qala lahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intaliqna faqad bay'tukunna wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattun ghaira annahu yubay'uhunna bil kalam." Maknanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, apabila para wanita yang beriman hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu diuji sesuai dengan firman Allah azza wajalla, "Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita yang beriman untuk mengadakan bai'ah, janji setia bahawa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, sehinggalah kepada akhir ayat surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Kata Aisyah selanjutnya, sesiapa yang memegang teguh janji-janji tersebut dengan setia, berarti mereka lulus dari ujian. Dan apabila mereka telah mengikrarkan janji tersebut dengan ucapan mereka, Rasulullah menyuruh mereka pergi. Sabdanya, "Pergilah kalian, aku telah membai'ah kalian." Kata Aisyah, "Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali-kali tidak memegang tangan seorang perempuan pun. Sekali-kali tidak, selain hanya membai'ah mereka dengan kata-kata." Maknanya hadis ni menunjukkan bahawa kaum wanita juga berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bai'ah kaum wanita ni bukan bai'ah untuk jihad sebagaimana bai'ah kaum lelaki. Tetapi bai'ah ini merupakan bai'ah untuk taat kepada Allah, tidak melakukan perkara-perkara mungkar seperti mencuri, berzina dan seumpamanya. Dan Nabi SAW setelah membai'ah mereka, maka Nabi kata, "Okey, cukup, selesai." Dan bai'ah yang berlaku tidak berlakunya bai'ah dengan bersalam. Kalau dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, berlakunya Nabi bersalam dengan para sahabat waktu bai'ah. Tapi dengan wanita tidak berlaku bersalam, hanya bai'ah dengan kata-kata. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi sebab itulah satu kebanggaan kepada seseorang muslim untuk tidak memegang wanita-wanita yang ajnabiyah. Ini antara perkara yang dapat kita fahami daripada hadis 1826. An Urwata anna Aisyah akhbarathu an bai'atin nisa'i qalat
ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atun qattun illa an ya'khudha 'alayha fa idza akhadha 'alayha fa'atathu qala idhhabi faqad bay'atuk. Maksudnya daripada Urwah radhiyallahu taala anhu katanya bahawasanya Aisyah radhiyallahu taala anhu memberitahu kepadanya tentang cara membai'ah kaum wanita. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memegang tangan seorang perempuan pun. Sekali-kali tidak. Ketika membai'ah mereka, beliau hanya membai'ah dengan ucapan. Lalu kaum wanita memberikan janjinya dengan ucapan pula. Sesudah itu beliau menyuruh mereka pergi. Sabdanya, pergilah anda, aku telah membai'ah anda semua. Maka kalau kita tengok kepada hadis ni, sama dengan hadis 1826 yang menceritakan dan menegaskan bahawa Nabi tidak pernah memegang tangan perempuan yang ajnabiyah. Ini antara pengajaran daripada hadis 1826 dan 1827. Dan hadis kita yang terakhir pada malam ni insya-Allah iaitu 1828. An Abdullah bin Umar yaqulu kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-tha'ah yaqulu lana fi mastata'tu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu katanya, kami melakukan bai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk patuh dan taat. Lalu Nabi bersabda, ucapkanlah. Lalu aku berbai'ah sesuai dengan kesanggupanku. Ala sami wa ta'ah yaqulu lana fi mastata'tu. Lalu Nabi bersabda, ucapkanlah. Lalu aku berbai'ah sesuai dengan kesanggupanku. Anda rasa macam ada silap dia terjemah ni. Okey, anda baca sekali lagi An Abdullah bin Umar yaqulu kunna nubayyi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ah. Yaqulu lana fi mastata'tu. Maknanya yang kata sesuai dengan kemampuan. Sebenarnya yang kata sesuai dengan kemampuan ni bukan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ni dia berbai'ah dengan Nabi SAW bersama-sama dengan beberapa sahabat lain. Mereka berbai'ah untuk dengar dan patuh. Lalu Nabi tambah, Nabi kata dengar dan patuh sekadar kemampuanku. Ini yang dimaksudkan dengan hadis 1828. Jadi insya-Allah selepas ini kita sambung hadis yang ke 1829 insya-Allah. Jadi yang rasa masa pun tak izinkan. Jadi kita berhenti setakat hadis 1828. Maka kita sama-sama akhiri kuliah kita dengan membaca kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asril insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.